Itu dalam kitab kita ni ulama, fuqaha. Ini dalam satu nuskha. Dalam nuskha yang lain hukama, fuqaha, ulama. Ada begitu. Ada juga dalam nuskha yang lain hukama, ulama, fuqaha. Ini dari segi tertib itu tidak serupa. Tidak serupa dari segi tertib. Jadi kamu jadilah Rabbani. Rabbani ni makna ahli ilmu. Ahli ilmu yang ada hubungan dengan Rabb, dengan Tuhan. Ilmunya maknanya tidak sekadar ilmu gitu saja. Ilmu yang membawa kepada kenal Tuhan, kenal Rabb. Itu makna Rabbani. Satu. Yang kedua, kalau kita nak terjemah cara mudah, cara bahasa kita Kelantan ni kata, jadilah kamu orang Tuhan. Orang Tuhan. Orang Tuhan. Lagu mana orang Tuhan? Sebab kita kata dia orang raja, misalnya kita kata. Kan? Orang raja tu lagu mana? Orang Tuhan. Tu orang syaitan, misalnya kita kata. Jadi ini pun maksudnya begitu. Jadilah kamu, maknanya ahli ilmu yang ada hubungannya dengan Allah. Satu. Jadilah kamu ahli ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu khusus kepada dia, istimewa kepada dia. Maknanya orang yang rapat dengan Allah. Orang yang rapat dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala beri, misalnya kita kata ilmu ladunni kepada dia. Dia mengaji tak ada sebanyak mana, tapi Tuhan beri banyak kepada dia. Jadi lagu tu. Nak jadi lagu tu lagu mana? Tapi kena usahalah ke arah tu lah. Kena usaha ke arah tu. Itu makna Rabbani. Yang ketiga, pada Rabbani itu daripada tarbiyah. Jadilah kamu Rabbani, maknanya ahli ilmu yang pandai mendidik. Yang kemudian setelah dia pandai itu, dia mendidik orang pula. Bukan sekadar ahli ilmu gitu saja, sekadar dia saja, tidak. Bahkan dia sebarkan ilmu dia tu. Itu makna Rabbani. Apa dia Rabbani itu? Iaitu hukama, ulama, fuqaha. Hukama, ulama, fuqaha. Jadilah kamu hak lagu ni. Rabbani ni lagu mana? Iaitu hak ni. Ni yang dia sebut ni. Ini tafsiran dia lah, tafsiran dia. Tapi asas makna dia seperti kita sebut tadi lah, iaitu hukama, seorang yang hak ni kemuncak sekali. Kemuncak sekali. Dia mula-mula ulama, lepas tu fuqaha, lepas tu hukama. Dia sebut hukama dulu. Maknanya nak rayaknya hak ni lah hak nak sekali. Dalam kitab ni lah, dalam kitab kita ni, dalam hak ni, terjemahan ni tak serupa. Sebab Bukhari ni dia banyak nuskhah dia. Jadi setengah-setengah tu dia pakai nuskhah lain. Rasanya nuskhah ni lebih baik. Sebab apa? Sebab dia ada sebut beberapa perkara, peringkat tu. Hukama hak paling tinggi. Lepas tu fuqaha yang kedua. Ulama hak paling rendah. Ulama ni dia tahu masalah. Agak ni boleh ke tak boleh? Haram. Haram. Dia tahu sekat tu. Dia tahu sekat tu. Fuqaha ni dia mendalam ilmunya. Dia bukan sekadar tahu haram begitu saja, tidak. Dia tahu dalil-dalil dia. Dia tahu dalil-dalil dia. Dalam banyak-banyak dalil tu, kalau ada berbeza-beza, dia boleh raya hak ni lebih kemah. Hak ni lebih kemah. Berdasarkan penilaian tarjih kita gini-gini, hak ni lebih kemah. Itu fuqaha. Fuqaha di sini bukan makna ahli fiqh di sini, dah. Bukan makna ahli fiqh. Maknanya ini tahap ilmu. Umumlah, bukan ilmu fiqh saja, tidak. Dia hukama ni dia bukan setakat tu. Dia bukan setakat tahu dalil-dalil dia gitu saja. Tetapi dia tahu hikmah dia. Apa tujuan lagu ni? Apa yang tak boleh lagu ni? Apa tujuan? Hikmah dia, falsafah dia, kita kata. Dia tahu. Dia boleh royak. Sehingga dia jadi ilmu yang dia dapat itu, dia betul-betul yakin dan puas hati dia.
Puas hati dia. Tidak kata ikut-ikut begitu. Tidak kata ikut-ikut begitu berdasarkan hak zahir gitu saja, tidak. Tetapi dia boleh royak. Apa sebab dia? Dia boleh kata hak ni orang faham dari segi zahir, hak sebenarnya bukan maksud dia gitu, maksud dia benda lain. Dia boleh faham, dia boleh royak. Dia boleh cerita tu dari segi apa? Dari segi apa maksudnya? Banyaklah yang seumpama ini. Yang seumpama ini banyak contoh-contoh dia. Dan di sinilah kita boleh tengok orang ni setara ni, orang ni setara ni kan. Dia tidak serupa, kita boleh tengok. Itulah yang dikatakan Rabbani. Kalau gabung tiga-tiga tu sekali ada, lagilah molek. Makin tinggilah. Kalau tidak ada hak tiga tu, ada sa saja pun Rabbani dah. Tapi Rabbani yang tidak sempurna lah. Kalau sempurna Rabbani tu, mana dia kena ketiga-tiga tu ada. Kalau ada sa tu pun lebih dah. Ada sa tu pun lebih dah. Wa yuqalu, ada juga orang kata, Imam Bukhari kata ni, Rabbani itu ialah orang yang pandai mengajar, mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu hak besar-besar. Itu Rabbani. Rabbani ni maknanya pendidik sejati, iaitu dia boleh bangunkan, dia boleh angkat orang ini daripada rendah sampai jadi tinggi. Itu Rabbani. Bukan makna dia tahu ajar hak tinggi saja ataupun hak rendah saja. Tidak. Kalau serah ke dia seorang, kalau serah ke dia seorang, orang ni kosong, dia boleh sempurnakan orang ni daripada tak ada ke satu sampai jadi orang yang paling sempurna. Itu Rabbani. Jadi dari segi pendidikan dia tu, dari segi pendidikan dia tu, dia pandai. Pandai. Dia atur tu. Itulah yang dikatakan Rabbani. Serupa juga, tak dengar. Serupa juga kita kata tak bunyi mana tu bunyi tak? Tak bunyi. Tak bunyi. Tak bunyi pakai tak bunyi rasa.
Dengar kau kalau kecek biasa ni? Tak sedar. Tak bunyi nasu nampak. Jadi kita kata serupa juga dengan sistem pendidikan. Kita kata Rabbani ni maknanya dia buat sistem tu jadi molek sehingga jadi orang rendah pun jadi sampai ke peringkat tinggi, jadi sempurna. Itu Rabbani. Daripada hak rendah-rendah, hak kecil-kecil tu angkat sampai jadi hak lebih-lebih, hak tinggi-tinggi. Begitu. Tujuan Imam Bukhari sebut di sini, dia nak ceritanya ilmu tu dari segi martabat dia ataupun dari segi tertibnya lebih dulu ataupun lebih istimewa lagi daripada amal itu. Ilmu tu sendiri itu ada kelebihan. Kalau kita perhati amal itu dia gapo dia yang buat? Anggota kita yang buat amal ni. Tangan, kaki kita, itu yang buat amal. Lidah kita, kalau sebut amal juga tu kita kata. Tetapi ilmu ni gapo dia? Mana hak buat ilmu ni? Yang simpan ilmu hati. Hak dalam hati ataupun fikiran kita tu, hak tu hak lebih. Hak tu lebih lagi. Sebab apa? Ini ilmu ni adalah termasuk dalam amalan ataupun pekerjaan hati. Jadi bukan pekerjaan anggota, tetapi pekerjaan hati. Dengan sebab itulah amal tidak akan sempurna kalau selagi hati itu tidak ada. Yang ini niat tu lah. Niat tu di mana? Di hati. Dan niat tu, nak niat tu benda lagu mana pun kena tahu juga. Nak niat tu niat gapo, lagu mana pun kena tahu juga. Itu pun bergantung kepada ilmu juga. Jadi kira-kiranya ilmu ni menjadi syarat lah kepada amalan itu. Amalan itu ke mana-mana pun dia kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak dikira, tak jadi. Dengan sebab itulah Imam Bukhari di dalam tajuk ni dia tak mari hadis. Sebab dia mari ni ayat Quran, hadis, asar sahabat banyak dah. Sudah cukup dah tu. Lagi kata-kata Abu Dhar itu. Abu Dhar dia kata, kalaulah aku fikir, aku yakin, aku dah royak lagi, aku akan royak. Jadi ini ceritanya Abu Dhar ni, dia seorang zahid lah di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat ni dia zahid. Bagi dianya, pendapat dia, tak boleh simpan lebih daripada keperluan sehari tu. Keperluan sehari tu tak boleh. Maknanya dia pakai dia kena bui sedekah belaka hak lain. Tak boleh milik gapo-gapo lah. Begitu. Dia tafsir ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Maknanya orang yang duduk simpan emas perak dan tidak belanjakan di jalan Allah, berilah berita gembira, mereka akan mendapat azab yang pedih. Dia pegang tu, dia faham gitu. Tapi pahaman dia tu bahaya. Sahabat-sahabat lain tak pegang lagu tu. Hak maksud simpan emas perak ni, maksudnya tidak bui zakat. Kalau bui zakat, kita tunaikan apa yang sudah wajib ke atas kita, tak apa. Lebih daripada tu sebanyak mana pun kita simpan, kita buat harta.